China merupakan sebuah negara yang besar dengan penduduk yang teramai di dunia, iaitu lebih 1.3 bilion orang. China juga mempunyai pelbagai suku bangsa dan dialek, berbagai adat resam dan kebudayaan. Ianya juga mempunyai pelbagai agama dan kepercayaan. Salah satu daripada agama ini ialah agama Islam. Agama Islam mula dianuti sejak 1,400 tahun yang lalu dan kini jumlah penduduk Islam di China kira-kira 20 juta ke 30 juta orang, iaitu sekitar 1.5% ke 2% daripada keseluruhan penduduk China. Bagi masyarakat China, mereka menerima ajaran Islam itu secara toleransi. Selamat datang ke channel History Utah. Saya Lu, penyiaran anda. Di episod ini, kami akan membawa anda ke China. Tapi sebelum ini, biar kita mempersilakan seorang profesor yang profesional di Islam Studies di negara China. Mempersilakan Profesor Rock. Hai Profesor Lock, terima kasih kerana anda sudi ambil masa yang lama untuk datang ke rancangan kami. Boleh Profesor tenangkan secara ringkasnya tentang agama Islam di negara China ini? Umat Islam telah berjaya untuk mengekalkan kejayaan mereka di China, walaupun bilangan mereka sedikit. Agama Islam merupakan agama yang telah diiktiraf di tahap antarabangsa dan juga di China. Menurut agenda tradisional China, Khalifah ketiga Utsman bin Affan telah menghantar Sa'ad ibnu Abi Waqqas ke China 20 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad. Oh, ini sangat facts yang sangat interesting. Boleh tak anda beritahu bagaimanakah agama Islam ini datang ke negara China? Islam datang ke China melalui dua cara, iaitu melalui jalan segera laut dan juga jalan segera darat. Sa'ad ibnu Abi Waqqas datang ke China melalui jalan segera laut dan beliau juga mendirikan Masjid Faisal dan dikenali sebagai masjid yang tertua di China. Melalui jalan segera darat, Islam datang ke China di Xi'an dan yang kemudiannya menjadi pelabuhan pangkalan dan segera. Selain itu, aliran Arab dan pendatang Parsi datang ke China juga. Mereka melalui jalan segera laut dan juga pelabuhan Chanzhou. Walaupun bukan semuanya beragama Islam, tapi kebanyakannya yang tinggal di China telah membentuk asas kepada penduduk Islam di China. Wow, amat bangga kerana anda sudi berkongsi informasi yang menarik ini. Sebentar lagi kami akan masuk iklan. Selepas itu, kami akan membawa anda semua pergi ke China untuk mengetahui tentang pendidikan Islam di negara China. Son? Yeah? Your report card came in the mail today. Uh-oh. Top of the class. Oh, Kevin, I'm so proud of you. Thanks, Dad. Come on, let's go for McDonald's. Yes! Hold on.
show you an old trick. Nice. There's always an extra fry at the bottom. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah, Allahu Akbar Allah Maha besar, segala puji hanya bagi Allah Bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan milik kita Oleh itu sedang sentiasa semuanya dari Allah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Selamat sejahtera, saya Yalali. Sekarang saya berada di China untuk memperkenalkan anda tentang sistem pendidikan Muslim di China. Sekarang saya akan menemui seorang pelajar yang belajar di universiti ini. Yang berada di sisi saya ini ialah Lam. Dia ialah seorang pelajar Hui yang belajar di China. Bolehkah anda berkongsi pendapat anda tentang pandangan Muslim terhadap pendidikan di China? Kami Muslim amat mementingkan pendidikan kami. Kami percaya bahawa pendidikan merupakan satu cara yang berkesan untuk meningkatkan kedudukan umat Islam. Soalan yang kedua saya ialah, apakah bentuk sistem pendidikan Muslim di China? Biasanya pendidikan Islam dibagi kepada dua bentuk, pendidikan masjid dan sekolah pendidikan Islam. Pendidikan masjid diasaskan oleh Hu Dengzhou. Pendidikan ini diadakan dalam masjid. Dia diberi secara percuma kepada semua pelajar Muslim. Ia juga dibahagi kepada dua bahagian, sekolah dasar dan universiti Islam. Sekolah dasar memberi peluang kepada semua kanak-kanak belajar bahasa Arab, Parsi dan Cina. Ia juga akan mengajar kanak-kanak membaca buku agama dan cara bersolat sejarah 4 tahun. Di universiti Islam pula, dia dibahagi kepada dua bahagian juga, asas dan profesional. Asas berangkumi bahasa Arab, Parsi, retorik dan mantik. Manakala khusus profesional terkandung ilmu tafsir, hadis, kalam, syair dan falsafah sufi. Khusus pendidikan ini selama 5 atau 6 tahun. Pelajar yang menghabiskan pendidikan ini akan diberi sebuah sijil sebagai bukti menghabiskan kursus ini. Manakala sekolah pendidikan pula, yang memberi maklumat untuk mendidik dan mengajar pemimpin Islam yang berkelayakan dan cinta akan tanah air. Sekolah pendidikan Islam ini boleh dilihat sebagai sekolah agama di Malaysia. Selain daripada pendidikan agama yang diberi dalam pendidikan seperti pendidikan masjid, ia juga mengajarkan subjek sains, matematik dan lain-lain. Terima kasih Lam atas sudi berkongsi pengetahuannya dengan kita. Okey, terima kasih.
Sekarang kami sedang mencari seorang arkitek yang famous di China. Macam ada orang di sana. Cepat. Mr. David, saya ialah wartawan dari Malaysia. Bolehkah anda berkongsi pengetahuan anda tentang Masjid New Jie? Boleh. Masjid New Jie adalah masjid paling tua dan bersejarah di Beijing, China. Masjid ini merupakan masjid yang terbesar di antara 68 buah masjid di Beijing, yang meliputi satu kawasan lebih kurang 6,000 meter persegi. Masjid ini telah menjadi pusat rohani untuk 10,000 umat Islam yang menetap di kawasan. Apakah masjid itu dinama sebagai New Jie? Dinamakan New Jie kerana warga di wilayah ini menjual masakan halal, terutama daging sapi, maka dinamakan New Jie atau Jalan Sapi. Apakah sejarah tentang Masjid New Jie? Rekod tersebut dikatakan masjid dicipta oleh seorang Arabi. Pada Adab 1696, ia telah mempunyai satu pengembaraan yang besar, iaitu sebanyak 8 kali. Selepas penubuhan Republik Rakyat China, Masjid New Jie telah melakukan pengubahan yang komprehensif pada tahun 1955. Bolehkah anda berkongsikan keistimewaan dan keunikan tentang Masjid New Jie? Selain menjadi tempat bersolat masyarakat setempat, ia juga menjadi tarikan pelancongan kerana keindahan dan keunikan seni binaannya. Seni bina Cina termasuklah tulisan-tulisan Syiah Cina menghiasi keseluruhan ruang masjid. Warna merah pula menjadi warna paling dominan di masjid dan ia mempunyai 1000 pengertian di dalam masyarakat Cina. Selain melambangkan keberanian, kehidupan dan kegagahan, warna merah juga merupakan simbol nasib dan keuntungan. Menarik sekali. Terima kasih Mr. David. Bau yang sangat harum. Sana ada orang sedang menjual makanan. Halo Encik. Apakah nama kamu? Nama saya Ibn Ong. Oh, kamu dari Malaysia? Ya. Bolehkah saya tanya soalan dengan kamu? Apakah makanan yang biasanya dimakan oleh orang Muslim di China? Orang Muslim di sini ya, biasanya dia makan, tidak boleh makan itu makanan haram lah di dalam agama Islam, iaitu arak, daging kinsil. Tapi dia boleh, dia biasanya makan mie, bukan macam nasi di Malaysia. Rupanya begitu. Apakah hidangan mie yang paling laku dimakan oleh orang Muslim di China? Kita ada makanan Cingzhen, iaitu kebenaran tulen. Ini itu halal punya makanan dan banyak universiti di China, dia kantin ada tempat makanan yang sendiri untuk orang Muslim dan dia itu ada cakap Cingzhen. Selain itu dia ada lamen juga satu hidangan ni yang sangat terkenal.
dia ada dihidang dengan daging lembu dan dia boleh digoreng dan mie itu boleh digoreng dan hidang dengan sos tomato. Selain itu dia juga ada mie sup daging lembu. Mie sup daging lembu dia ada sup daging lembu, dia ada daging lembu dan dia walaupun dia dihidang oleh itu agak orang China yang beragama Buddha, tapi kita orang Muslim pun sangat suka lah makanan itu. Selain itu dia ada itu suan cai, dia itu kubis Cina yang biasanya juga ditambah di dalam mie sup daging lembu loh. Menarik sekali. Terima kasih Mr. Emmanuel atas kerana sudi berkongsi pengalaman dengan kita. Sama-sama. Gembiranya, hari ini saya sangat bangga kerana dapat menemu ramai banyak orang Muslim di China. Seterusnya kita akan memasuki iklan dan Mr. Lu akan terus mengacara rancangan ini. Wow, selamat kembali ke rancangan kami. Dari video yang sebelum ini kami dapat nampak umat Islam ini telah menumpang banyak sekali kepala negara China. Keunikan mereka harap mereka akan diwarisi oleh generasi yang akan datang. Masa kami telah sampai ke hujung. Masa yang sangat gembira ini melepasi dengan cepat. Yang sekarang adalah masa untuk cakap selamat tinggal. Yang episod yang akan datang, kami akan membawa anda semua pergi ke Afrika. Sekarang, ya itulah. Bye-bye.